belum sempat perundingan yang terakhir di Vienna minta supaya serang Iran lebih awal, dan mereka serang 2-3 hari lepas. Maka berlakulah peperangan. Rupa-rupanya Syria dijadikan tapak serangan. Negara Al-Jolani dijadikan tapak langitnya untuk serangan. Rupa-rupanya Al-Jolani dan Tasyara ini ialah ejen Amerika Turin yang disokong oleh ustaz-ustaz kita. Apabila naik Jolani bahawa Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan, rupa-rupanya dia bekerja untuk musuh kita, kena tipu. Ketika ada Basar Asyad, langit Syria tidak boleh digunakan oleh Israel untuk serang negara umat Islam. Sekarang langit Syria terbuka untuk Israel gunakan, buminya ataupun langitnya. Dan inilah akibat kita tidak melihat geopolitik yang luas. Alhamdulillah, kita dalam bulan Ramadan yang mubarak, dan izinkanlah dalam tazkirah pada tengah hari ini kita lihat tentang suasana masyarakat Islam semasa dalam konteks Ramadan dan peristiwa umat. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. Bulan Ramadan ialah bulan ia turunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk, hudan linnas, petunjuk manusia, dan wabayinat, keterangan minal huda wal furqan, keterangan daripada al-huda wal furqan. Al-Furqan ialah pembeza antara benar dan batil. Alhamdulillah, kita sudah 11 hari atau 12 hari Ramadan, dan suasana umat Islam yang sangat gawat sedang kita hadapi sekarang, kita saksikan sekarang. Tetapi kita lihat bagaimanakah umat Islam menyambut Ramadan di seluruh dunia, cukup menyentuh hati pasangan kita. Di Mekah saja pada malam 4 Ramadan lepas, hari Jumaat 4 Ramadan, dikunjungi oleh hampir 1 juta umat Islam. 1 juta umat Islam mengunjungi Baitullah dalam ibadah umrah yang menunjukkan rekod yang tak pernah berlaku sebelum ini. Inilah rekod. Hampir 1 juta umat Islam melakukan umrah ketika bulan Ramadan, mengambil keberkatan Ramadan. Begitu juga di Masjid Al-Aqsa pada malam 2 hari Jumaat, kita saksikan 100,000 umat Islam yang telah menunaikan fardu Jumaat. Ketika Israel melarang umat Islam untuk tidak memasuki Masjid Al-Aqsa. Begitu juga ketika Tarawih, larangan Israel seolah-olah tidak ada mana. Umat Islam turun, termasuklah muslimat, dan lataran Marwan di Masjid Al-Aqsa dipenuhi oleh umat Islam untuk meraihkan ataupun untuk mengimarahkan Ramadan yang al-Mubarak. Dan juga menarik, di Barat, di Amerika sendiri, dalam bulan Ramadan ini, satu contoh, gereja mereka telah ditukar di masjid di New York. Holy Trinity Catholic Church ini telah dibeli dan ditukar menjadi Masjid Isa Ibn Maryam. Satu tanda sejarah yang agung umat Islam di Amerika. Selain pada masjid yang telah banyak yang wujud, maka tambah satu lagi wujud. Dan kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh badan khusus di Amerika. Menunjukkan di antara 20,000 hingga 25,000 orang Amerika kulit putih dan bukan kulit putih yang telah memeluk Islam dalam setiap tahun. Di antara 20,000 hingga 25,000 yang sedang berkembang, agamanya sangat cepat berkembang. Sama ada orang Amerika Latin ataupun putih ataupun tidak putih, kebanyakan yang memeluk Islam ini adalah wanita. Ini perkembangan yang sedang berlaku di Amerika ketika mereka sedang usaha untuk menghapuskan, untuk menghancurkan Islam. Di negara mereka sendiri, Islam tumbuh dengan begitu cepat. Di Eropah, 600 pemeluk baru agama Islam berlaku setiap hari. Ini statistik yang berlaku lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Begitu ramai mereka mengunjungi masjid selepas mereka sama-sama berpuasa barangkali. Mereka berlapar maksud saya. Dan mereka dijemput untuk berbuka puasa, iftar bersama. Dan waktu malam mereka memeluk Islam. Orang Barat kekeringan jiwa. Jiwa mereka kosong. Tidak ada pengisian kejiwaan yang berlaku di Barat. Dan apabila mereka merasakan ketenangan bersama dengan umat Islam, mereka dengan mudah memeluk Islam. Dan statistik menunjukkan lebih 600 setiap hari mereka memeluk Islam. Satu perkembangan yang barangkali tidak berlaku sebelum ini. Selepas Islam digambarkan sebagai ganas, maka apa yang kita saksikan ialah tambahan penduduk Islam yang begitu drastik berlaku di Eropah, di Amerika, dan bahkan seluruh dunia, di Timur juga, termasuk Korea, Jepun, China juga. Ini Ronaldo. Dia telah mula puasa, sama dia muslim atau tidak, tak pasti. Tetapi dia mula puasa dan merasakan sesuatu yang indah dalam Ramadan ini. Inilah di antara gambaran contoh-contoh bagaimanakah umat Islam menyambut puasa pada tahun ini dengan penuh kesyukuran. Ada saudara baru yang bersama kita. Begitu juga di Rusia, pendeta mereka. Kebanyakan pendeta di Rusia, mereka beragama bukan Katolik. Mereka adalah Ortodok. Setahu saya, kita tidak pernah perang dengan Ortodok. Peperangan salib ialah antara Islam dengan Katolik. Saya tidak pasti kalau ada peperangan antara kita dengan Ortodok. Ortodok lebih mesra Islam.
dan Ortodok lebih cenderung berislam. Mereka banyak amalan yang hampir sama kita. Mereka sujud. Ketika mereka solat, mereka sujud sama seperti kita. Tetapi Katolik tidak. Katolik tidak pernah sujud. Katolik hanyalah berdiri, menyanyi dan duduk. Itu ibadat mereka. Dan itulah yang sedang berlaku di Rusia juga. Putin menunjukkan respon yang positif pada Islam dan dia juga puasa 2 hari. Pada awal Ramadan dia cuba puasa bersama Islam, satu petanda yang baik. Satu masa dulu dia meruntuhkan 1000 buah masjid ketika dia menentang Islam. Dia adalah musuh Islam nombor 1. Selepas dia meruntuhkan 1000 masjid di seluruh Rusia, dia bina 1000 masjid lain. Dia gantikan masjid yang dia runtuhkan dengan masjid yang lebih indah. Termasuklah masjid di Chechnya. Masjid terbesar di Eropah ialah masjid Chechnya, dibina oleh Putin. Dan sikapnya berubah, apakah sebab dia banyak berhubung dengan umat Islam ataupun tidak, wallahualam. Tetapi itulah yang dapat kita tunjukkan akhir-akhir ini. Rusia menunjukkan lebih mesra pada umat Islam dan dia menyediakan kenderaan untuk solat tarawih. Berita yang kita terima, dia sediakan bas percuma untuk Muslim pergi untuk sebarang urusan pada bulan Ramadan. Satu perkara yang tak pernah kita bayangkan di negara komunis. Begitu juga di Korea Utara. Korea Utara juga yang tak tahu, kita tahu tentang agama. Apakah mereka ada agama atau tidak? Tetapi mereka memberi satu petokan bahawa Islam dan Rasulullah SAW tidak boleh dihina. Dia merupakan satu akta ataupun satu undang-undang yang tidak boleh Quran dihina. Rasulullah dihina tidak boleh. Ini negara komunis. Menunjukkan satu sikap yang kita tidak pernah lihat sebelum ini. Islam sedang berkembang. Berkembang negara di negara Islam. Di negara Islam sendiri, kadang-kadang kita lihat lebih menyedihkan. Ramai yang murtad. Alhamdulillah. Statistik di Asia Tenggara menunjukkan ramai umat Islam yang tidak happy dengan Islam. Di negara jiran kita, ada berita mengatakan berita ramai orang yang murtad dalam bulan puasa. Islam menyusahkan. Allah gantikan dengan di Rusia. Allah ganti di Amerika, di Barat dengan pemuda-pemuda yang cinta ke Islam. Setelah daripada itu kita lihat perubahan di Amerika. Selama ini mereka menganggap bahawa Gaza, Palestin ialah pengganas. Tetapi dalam bancian terakhir, dalam data terakhir, generasi Z, Gen Z di Amerika menukar pandangan bahawa yang ganas bukan Islam, tetapi mereka sendiri. Satu sikap yang tak pernah berubah, meletakkan Islam sebagai ganas, tetapi sekarang buat pertama kali. Golongan muda ada statistik, saya tak bawa statistik, yang menunjukkan bahawa golongan Z, lebih lagi golongan belasan tahun ini, mereka dapat melihat kebenaran yang sedang berlaku apabila negara Islam diceroboh satu persatu oleh mereka sendiri bersama dengan Israel. Mereka mula berfikir, dan itulah antara perkara yang berlaku secara kasar sepanjang Ramadan ini. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Yuriduna an yutfuna bi'afwahihim wallahu mutimmu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah ingin menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang kafir. Dan itulah yang kita saksikan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah menyempurnakan sinaran Islam yang hanif. Satu statement yang dikeluarkan oleh Ambassador US, Mike Huckabee, barangkali tuan telah tersebar seluruh dunia. Tanpa segan-segi silu, dia mengatakan bahawa bumi antara Mesir dan Iraq ialah bumi kami. Negara Arab tidak ada, yang ada adalah Israel. Oleh sebab itu, seluruh Timur Tengah akan kami ambil satu persatu. Daripada Jordan, Syria, Lebanon dan negara-negara yang sekitarnya akan kami ambil satu persatu, termasuk Arab Saudi, termasuk Madinah. Dia bercakap tanpa reza di depan pemimpin Arab, di depan dunia. Pengisytiharan perang terhadap Islam dilakukan oleh US Ambassador ini, Mike Huckabee. Tuan-tuan boleh lihat berita ini tersebar seluruh dunia. Sengaja mereka sebarkan berita ini masa sudah sampai untuk mengambil seluruh Timur Tengah dijadikan negara Israel Raya.
Masa sudah sampai. Terbuka. Disebut siapa terbuka? Tidak selindung lagi. Sebelum ini ratusan tahun mereka selindung di sebalik berbagai-bagai istilah. Tetapi hari ini jurucakap mereka mengatakan kami tidak berlindung lagi, kami ingin mengambil Madinah. Madinah bumi kami. Sebelum Rasul kamu datang ke Madinah, bumi ini namanya Yasrib. Di situ moyang kami bernama Bani Quraizah, Bani Qanuqa, Bani Nadir, Khaybar, itu moyang kami. Yang akhirnya mereka telah belok pada Rasulullah. Rasulullah perangi mereka. Dihalau keluar dari Madinah, benar. Dan mereka tuntut Madinah sekarang. Apa yang mereka tuntut ialah 100% bumi Palestin, bukan Gaza. Gaza termasuk Palestin. Palestin di West Bank itu ialah punya kami. Tak selindung lagi dah. Kami ingin mengambil 100% Jordan, sedangkan Jordan ialah penyokong Israel. Bumi Jordan itu bumi kami. Tuhan bagi pada kami. 100% Lebanon ialah bumi kami. 70% Syria bumi kami. 50% Iraq bumi kami. 1/3 Saudi ialah bumi kami. Dan Mesir daripada Sungai Nil ke sebelah timur ialah bumi kami. Bumi kami di antara dua sungai, Sungai Nil dan Sungai Euphrates. Itu ialah bumi kami dan kami akan isytiharkan sekarang. Tetapi ada penghalang. Penghalang ialah negara yang belum mengadakan normalisasi dengan kami. Khususnya Iran. Iran akan diperangi habis-habisan. Terperanjat Saudi. Penyokong kuat kepada Israel ialah Saudi. Nak ambil bumi kami. Betul, kami bumi kamu, itu bumi kami. Negara Arab terpaksa bersedang tergempar. Lambat tahu Arab. Kita dah ceramah 10 tahun lepas. 10 tahun lepas kita beritahu bahawa ini bumi yang dituntut oleh Yahudi, Israel. Arab baru tahu. Tergempar. Seluruh negara Arab berkumpul. Apa kita nak buat? Saudara kita nak ambil kita. Kawan kita nak ambil isteri kita. Macam itulah contohnya. Isteri kamu, kami nak, kata Israel. Kamu tidak ada halangan lagi. Mereka berkumpul. Arab Liga segera condemn Amerika. Condemn ambassador mereka. Dan Amerika bermain lidah. Itu pandangan dia, bukan Amerika. Selesai. Itu pandangan pribadi. Sedangkan dia mengeluarkan suara daripada Zionism, daripada New World Order. Dan mereka tergempar mengadakan persidangan, baru tahu yang kita telah beritahu berpuluh tahun. Dan mereka mengkondem negara-negara Arab yang menyokong Israel selama ini, termasuk negara-negara baru, termasuk Pakistan, Jordan, Qatar, Saudi, Oman, Syria, Palestin, UAE, Turki, Bahrain dan Lebanon, telah mengeluarkan statement bersama. Kami condemn statement yang dikeluarkan oleh Hagabi. Amerika mengatakan ini tak ada kena-mengena dengan kami. Inilah pandangan peribadi saja. So settle, tak ada apa masalah. Dia memberitahu bahawa negara Arab di bawah jagaan kami. Yang belum, yang harus kami tentang adalah Iran yang masih pertahankan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan kami ingin jadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan kami, New World Order. Yang menghalang kami satu-satu saja. Negara yang tidak tunduk pada kami ialah Iran. Iran harus ditentang. Auzubillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa bikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafatin minan nar wa anqadhakum minha kadzalika lakum ayati la'allakum tahtadun. Surah Al-Azim. Berpeganglah kamu dengan tangan Allah seluruhnya, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, waskuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah
nikmat Allah atas kamu, is kuntum ada ketika kamu bermusuhan. Fa'alafa bainakum, dan Allah menyatukan hati kamu. Wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kamu dijadikan bersaudara dengan nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa'atin minan nar, sedangkan ketika itu kamu sudah berada di pinggir neraka. Lalu Allah selamatkan fa'adzakum minha, dan Allah selamatkan kamu. Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Rasulullah Muhajirin dan Ansar, yang ayat ini kekal untuk selama-lamanya. Berpegang dengan tali Allah, ingat nikmat Allah ke atas kamu ketika kamu bermusuhan, lalu Allah satu hati kamu di atas nikmatnya. Tetapi hari ini kita lihat umat Islam berpecah. Umat Islam berpecah, kebanyakannya ada penghasut. Penghasutnya yang sama ingin menjatuhkan yang ingin memerangi Iran. Mereka jadikan sempadan sebagai agenda permusuhan. Mereka ingin kuasai Afghanistan, mereka kalah di Afghanistan. US kalah di Afghanistan. Nak lawan Iran macam mana? Dengan Afghanistan dia kalah. Nak lawan Iran macam mana? Dengan Vietnam dia kalah. Amerika kalah dengan Vietnam. Negara yang tanpa sebarang teknologi tahun 60-an. Amerika kalah. Amerika kalah dengan Pakistan. Bagaimana lawan Iran? Amerika kalah dengan Somalia. Bila mereka menang? Amerika menang sekali ketika dia gugurkan bom atom di Hiroshima. Sekali dia menang. Dengan perkara yang ditentang oleh dunia. Dia menggunakan bom ke atas wanita dan kanak-kanak di Hiroshima. Di sana tidak ada tentera, tidak ada base tentera, tidak ada military base. Sebab tentera Jepun semua keluar berperang. Yang ada kanak-kanak dan wanita. Kanak-kanak wanita inilah yang dikorbankan oleh Amerika. Dan orang Malaysia berbangga apabila Amerika bom Hiroshima. Sampai hari ini mereka menang tanpa etika. Tempat lain mereka kalah. Sekarang mereka bertempur dengan Iran. Kita lihat hasilnya apakah sama dengan peperangan di Vietnam ataupun di Somalia, di Afghanistan ataupun di mana-mana. Sekarang dia masuk supaya Pakistan yang ada nuklear negara Islam dengan Pakistan berperang. Berperanglah dua saudara. Dua saudara berperang bulan Ramadan. Wa ta'simu bihablillah jami'an, tak dapat di apa yang dilakukan oleh musuh mengatasi pegangan kita pada Al-Quran sendiri. Dua saudara bermusuhan, berperangan. Hasilnya ini ialah statistik dalam beberapa hari. Dua-dua pihak terbunuh. 274 pejuang Taliban terbunuh. 18 ditawan. 74 pos pertahanan dimusnahkan oleh Pakistan. Peperangan ialah memusnahkan. Peperangan ialah membunuh musuh, tak kira Islam atau Islam. Itu yang berlaku. Di belakangnya lah Amerika. Amerika menyokong Afghanistan untuk hancurkan Pakistan sebab Pakistan sedang kembangkan ketenteraan mereka. Sebelum ini Pakistan berperang dengan India. India disokong oleh US. Tiba-tiba Pakistan disokong oleh China. Peperangan berlaku. Hanya 6 jam tentera India kalah. India kalah dalam masa 6 jam di tangan Pakistan. Tak ada siapa yang percaya. Tetapi telah berlaku. India telah kalah. Tentera yang terkuat di Asia, kawasan Asia Selatan, ialah India. Kalah pada Pakistan yang lemah. Rahsia ialah China mengirim kapal terbang J-10 kepada Pakistan, menyebabkan Pakistan menang bergaya. Dan mereka menjadikan sempadan sebagai alasan untuk berperang. Sekarang mereka jadikan Pakistan dan Afghanistan sempadan yang tak pernah settle berapa tahun. Ratusan tahun sempadan tak pernah disempurnakan, tak difinaliskan. Amerika pandai mengambil sempadan. Kita di Asia Tenggara kena jaga tentang persempadan.
Mereka boleh masuk dan boleh berperang antara negara-negara yang mereka ingin kita berperang. Kita ambil perhatian apa yang berlaku di Asia Selatan. Maka berperanglah dua saudara ini. Kereta kebal, rusak, musnah dan sebagainya. Inilah peperangan yang dirancang. Mereka ingin menghancurkan manusia. Dan Taliban asalnya bersama dengan Pakistan. Pada tahun 2021 mereka bersama dalam satu gabungan. Tetapi tahun 26 mereka berperang. Cuba tengok bagaimanakah permainan geopolitik dimainkan oleh orang yang sama, yang menghasut peperangan dunia daripada sumber sama. Tanpa US, tanpa Israel, aman dunia. Inilah kita ambil iktibar dalam bulan Ramadan. Mereka mengandung domba supaya umat Islam berperang. China mengambil jalan tegas, berhenti perang. Afghanistan, Pakistan berhenti perang, China bagi masuk. Berita ini tak sampai dengan kita. China mengatakan berhenti perang. Kita lihat senario lebih besar sekarang. Iran sedang diperangi oleh US dan dunia. Dunia dan US berpakat untuk hancurkan Iran, termasuklah seluruh negara NATO. Dan UK antara negara yang bersungguh-sungguh untuk hancurkan Iran. Termasuk negara Arab, mereka bersungguh-sungguh untuk hancurkan Iran, termasuk Saudi. Kita bagi perhatian pada penting, kata China. Kamu berdamai. Pakistan dan Afghanistan tak ada poin untuk berperang. Sedangkan sempadan dia petekai telah berlaku ratusan tahun lepas. Sempadan dia tinggalkan oleh British. Dan British sengaja tinggalkan sempadan supaya kita berperang kemudian. Setiap negara yang dijajah oleh British, mereka tinggal sempadan yang tidak well defined supaya kita berperang. Kita juga ada masalah di sempadan dulu yang hampir-hampir mencetuskan pertelingkahan dengan negara jiran, sebab setiap penjajah meninggalkan sempadan yang tidak well defined dan berdamai. Alhamdulillah, Pakistan, Afghanistan berdamai, berhenti perang, cukup. Bulan puasa, mari kita bersalam. Kita bersalaman bulan puasa, sama-sama Allah yang sama, Quran yang sama, Nabi yang sama. Kenapa harus kita berperang? Untuk memenuhi nafsu serakah musuh kita. Kita kenal musuh kita, musuhlah di belakang kita, dan kita mari bertaut kembali. Itulah kita harap kekal. Tetapi jangan harap berkekalan, sebab musuh sentiasa menggoda di belakang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kita sekarang dalam bulan Ramadan yang mulia, tetapi mereka ingin menghancurkan umat Islam bulan Ramadan. Amerika menunggu masa untuk menghancurkan Iran bulan Ramadan. Mereka sangka Iran akan lemah bulan Ramadan. Ketika umat Islam sedang berlapar, mereka jangka umat Islam akan kalah. Mereka salah. Peperangan Badar Kubra berlaku bulan Ramadan. Tentera yang sedikit mengalahkan tentera yang ramai. 313 tentera baginda Rasulullah SAW, para sahabat, menentang 1000 tentera Quraisy yang lengkap dengan alat perang. Bulan Ramadan, ketika umat Islam berpuasa, mereka tidak mengambil pengajaran dan mereka merancang untuk serang Iran pada bulan Ramadan tepat. Mereka ambil pada ketika Jupiter, Mars dan planet-planet beratur dalam satu baris yang berlaku beberapa hari lepas. Mereka ambil sempena itulah untuk menyerang umat Islam. Dan esok bulan Kerala, rupa-rupanya mereka ambil kira tentang planet. Mereka menghasut untuk memerangi Iran. Iran tidak pernah menceroboh negara orang lain. Dia Syiah, betul Syiah. Hari ini kita bercakap tentang bukan Syiah, kita bercakap tentang geopolitik.
Siapa yang menzalimi siapa? Amerika menceroboh 100 buah negara selepas Perang Dunia Kedua. Itu rekod. Nak tahu siapa yang di pihak yang benar? Iran tidak pernah menceroboh sesiapa. Sejarah Iran ribuan tahun, 3,500 tahun yang silam, ketika bernama Parsi, ketika zaman menentang Islam lagi, mereka sudah tamadun yang besar. Amerika baru muncul pada tahun 1700. Mereka merdeka daripada British, barulah 200-300 tahun lepas baru mereka tamadun. Dan mereka menuduh Iran yang ganas. Kesatuan Eropah meletakkan tentera Iran sebagai pengganas. Tetapi ada rundingan. Amerika mengatakan, mari kita runding sebab Iran ada senjata nuklear yang harus diluncurkan. Kenapa tak serang China yang ada senjata nuklear? Senyap Amerika. Kalaulah di atas dasar nuklear yang kamu perangi China, perangi Rusia, alasan bohong. Sama seperti dia sebut kepada Iraq dalam satu masa dulu. Iraq mempunyai senjata pemusnahan besar-besar, weapon of mass destruction. Skrip yang sama digunakan oleh Iran. Dia kata Iran ada uranium. Betul, kami ada. Tetapi uranium untuk tujuan yang baik. Semua negara dunia ada uranium. Termasuklah semua negara Eropah menggunakan elektrisiti mereka dengan uranium. Ada uranium bukan masuk kita untuk mengadakan nuklear. Saya belajar fakulti fizik dulu pun gunakan uranium dalam amal. UKM ada uranium, tapi sikit lah. Bukan kerana ada uranium itu kita negara nuklear. Tidak. Islam mengharamkan nuklear, kata Iran. Sebab Rasul kami memberitahu dalam peperangan Al-Adatika, tidak boleh membunuh kanak-kanak, tidak boleh membunuh orang tua, orang sakit, pohon tidak boleh tebang. Sekiranya nuklear digunakan, seluruh ekosistem akan hancur. Bukan saja manusia, haiwan dan seluruh ekosistem akan hancur. Itu sebab Islam mengharamkan nuklear. Kami tak mungkin mengadakan nuklear. Jelas kami tak ada nuklear. Sedangkan uranium kami ada. Nuklear kami ada uranium, tapi kami tidak ada nuklear. Kena bezakan. Bangsa satu datang melihat Iran, tidak ada nuklear. Jelas. Tetapi harus diperangi menggunakan alasan yang palsu. Dan mereka mengadakan di Geneva perundingan terakhir bahawa Iran mesti berhenti laksanakan program nuklear. Kami tak pernah ada, kata Menteri Luar. Kamu sudah datang, wakil bangsa satu datang memeriksa, kami ada nuklear, betul, kami ada uranium, tapi kami tak ada nuklear. Gagal perundingan di Geneva dan harus disambung di Vienna. Belum pun perundingan di Vienna diadakan, Israel telah serang Iran 26 Februari lepas. 3 hari lepas mereka telah serang sebelum perundingan selesai. Apabila dalam pertarungan terakhir mereka meletakkan syarat yang tidak munasabah kepada Iran, mencabar negara merdeka, negara berdaulat, dengan seolah-olah Amerika ialah bangsa bersatu, sedangkan tugas ini harus diserah kepada bangsa bersatu. Tetapi Amerika sebagai apa? Sebagai apa yang dia mengada-ngada untuk menyemak negara lain? Sepatutnya tugas ini dijalankan oleh bangsa bersatu. Itu alasan Iran. Kamu sebagai apa? Kamu sebagai satu negara berdaulat, sama seperti kami. Kamu ada nuklear, kenapa kami tidak boleh adakan uranium? Segala keputusan di-reject oleh Iran. Dan bayangan peperangan akan berlaku tiba-tiba. Ketika itu kita lihat Britain, US dan sedunia telah mengadakan seolah gambaran peperangan akan berlaku tiba-tiba. Singapura ialah
negara yang sangat cermat tentang sistem penerbangan mereka. Singapura telah mengadakan penerbangan yang dibatalkan yang melalui kawasan temporat. Malaysia juga berhati-hati untuk umrah dalam masa 2 minggu lepas. Kapal terbang melencong. Kebetulan saya 2 minggu lepas pergi umrah, tiba-tiba kapal terbang melencong. Orang dalam kapal terbang tak sedar pun. Dia melencong bukan jalan lain. Saya pergi selalunya ikut Tehran sampai ke Madinah. Daripada Kuala Lumpur lalu di Tehran sampai ke Madinah. Kali ini saya tengok kapal terbang melencong ke belakang Ceylon ataupun Sri Lanka, naik balik ke Yaman. Cukup ganjil jalannya sebab kita lihat jalan kapal terbang. Ada sesuatu yang tak kenal, saya kata. Balik juga demikian, tidak lalu jalan biasa. Dan alhamdulillah saya balik, peperangan pun meletus. Alhamdulillah selamat. Kawan-kawan saya masih berada di Jeddah, masih di Madinah. Penerbangan telah diberhentikan, tapi syarikat penerbangan ingin menyembunyikan perkara tersebut. Walaupun jana melencong jauh, mereka tak sebut tentang peperangan. Sebab itulah bisnes. Dan tanda-tanda peperangan berlaku apabila penerbangan antarabangsa telah menukar laluan masing-masing. Pada malam tersebut, di Iran tidak ada lagi penerbangan. Kita tahu peperangan akan berlaku. Peperangan akan meletus apabila tidak ada lagi penerbangan melalui Tehran. Sedangkan jalan untuk ke Madinah ialah Asfahan. Tidak ada lagi. Saya confirm dengan isteri saya, peperangan akan berlaku. Bila tak tahu. Mudah-mudahan kita selamat sampai Kuala Lumpur. Alhamdulillah pagi kita selamat dengan penuh kesyukuran. Esok lusa perang mula. Bila tidak ada penerbangan di atas Iran, maksudnya peperangan akan bermula. Malaysia juga membatalkan peperangan. Umpamanya ke Lae, ke Doha dan juga Jeddah. Madinah juga dibatalkan, saya dipahamkan demikian. Ada penerbangan buat U-turn, dah terbang dah kat itu, dah patah balik. Ada penerbangan yang laku demikian daripada Asia Tenggara, dah pergi dah, terbalik. Sebab peperangan akan berlaku. Sedangkan rundingan belum selesai. Rundingan yang di Geneva sudah selesai. Vienna akan sampai Vienna belum selesai. Siapa yang mula serangan? Ialah Israel. Mereka benar-benar ingin berperang, bukan Iran. Dan tuan, Jeneral Amerika memberi amaran pada mereka, kita akan kalah. Persediaan Iran, teknologi Iran, jangan kita pandang ringan, sebab dalam banyak hal mereka dapat mengatasi teknologi kita. Ini nasihat ikhlas daripada para Jeneral Amerika. Tuan, jangan mulakan peperangan, kita akan kalah. Bukan saya kata, Jeneral Amerika kata. Bagaimana kita nak berperang? Kapal perang kita terbaik, Gerald Ford, ada masalah tata tandas. Tandas yang digunakan oleh 5,000 tentera Amerika keluar balik najis. Satu kapal tak boleh guna. Kapal ini terpaksa sudah sampai ke pantai Iran. Iran kata, mari kami tolong selesaikan masalah tandas anda. Kesian tak boleh berak. Tak boleh berak sebulan. Bukan bohong, cerita betul. Nak perang macam mana, kata Jeneral mereka. Kita nak ke tandas tak boleh lagi. Tak boleh makan. Nak jatuh makan sebab tandas tak boleh guna. Kapal ini kemudiannya melencong ke Israel. Sampai Israel berak banyak-banyak. Sebab tak berak sebulan lah. Ini cerita lucu tapi benar. Macam mana kita nak perang sedang kapal kita, kapal yang bila ni kapal bila ni? Benar, kapal ini dibom oleh Iran hari ini. Kata Israel melalui Perdana mereka, kalau kamu tak serang, wahai Trump, Presiden Amerika, yang kamu dulu kalah. Kamu dulu dalam presiden dengan lawan kamu kalah. Kami menangkan kamu. Supaya kamu laksanakan tugas ini. Kamu faham? Baru kita tahu Trump tak menang. Yang menanglah Harris, yang wanita. Yang menang bukan kamu.
Kami letakkan kamu sebagai pemenang sebab kamu ada tugas yang Haris tak pernah lakukan. Kamu yang nak lakukan, kami menangkan kamu. Kalau kamu tak berserang Iran, kami pecat kamu. Tarikh ialah bulan Mac. Bulan Mac kamu tak serang, kamu akan jatuh. Kalau kamu degil juga, skuad pembunuh sedang dirancang. Diancam bunuh Presiden mereka sendiri. Kamu jangan lupa dalam fail Epstein, kamu adalah pembunuh. Kamu adalah perogong anak-anak, kanak-kanak perempuan yang bawah umur. Kamu pencuri. Kamu pengkhianat. Kamu pembohong. Ini ialah list yang Israel keluarkan kepada Trump. Kamu tahu? Senarai ada pada kami. Tip ada pada kami. Apa yang kamu buat, kami tahu semua. Anak kamu itu bukan anak kamu, betul tak? Cek DNA kamu tak sama dengan anak kamu. Yang kamu sebut Trump anak kamu itu bukan anak kamu. Kamu cek isteri kamu dengan siapa? Takut tuan-tuan. Pening siu tua dah. Yang menang ialah Haris. Kamu tahu tak? Yang menang pilihan raya lepas Haris, bukan kamu. Kami naikkan kamu sebab kamu ada fungsi, ada tugas. Rupa-rupanya mereka tuan, pilihan raya tak penting. Pemenang ditentukan sebelum pilihan raya lagi. Macam wrestling. Wrestling, siapa yang menang ditentukan sebelum perlawanan lagi. Bukan perlawanan betul-betul. Kena tipu. Yang menang ialah Haris. Kamu tahu tak? Sekarang kamu tugas, lakukan tugas ini. Kamu tugas ialah serang Iran. Dan suasana Trump seperti itu. Terperangkap. Ke depan terperangkap, undur terperangkap. Gila. Dan dia jadi gila sementara. Iran mengetahui bahawa perundingan sudah tidak dapat menyelamatkan lagi peperangan. Dan kami berikan amaran terakhir yang bersekongkong dengan Yahudi. Disebut satu persatu. Negara Saudi, Jordan, Mesir, Morocco, Sudan, disebut satu persatu. Lebih lagi mereka yang negara kamu ada military base Amerika, kamu jangan bersama musuh kita. Amerika itu musuh kita bersama, kata Iran. Sekiranya kamu bersama dengan musuh, maka kami tidak perangi musuh kamu. Kami perangi musuh. Maaf wahai saudara. Kami terpaksa perangi base military mereka, Amerika, di negara kamu. Yang kamu mengadakan, memberikan perbelanjaan atau membenarkan base tentera tersebut. Beri Qatar, ingat Qatar, kamu membiayai seluruh base Amerika di kawasan Timur Tengah. Kamu dulu kami akan serang. Bukan kami serang kamu, tapi serang Amerika yang duduk dalam badan kamu tu. Kami bagikan amaran terakhir. Ingat, military base Amerika ada seluruh kawasan Timur Tengah kecuali Iran saja. Iran saja yang tidak tunduk kepada mereka dan harus dihancurkan. Tanpa selagi ada Iran, Masjid Al-Aqsa tidak boleh diruntuhkan. Rupa-rupanya selama ini ia pertahankan Masjid Al-Aqsa ialah Iran, Syiah yang kita benci. Itulah yang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Satu lagi kata Iran, wahai rakyat Amerika, apakah kamu ingin korbankan anak kamu untuk memenuhi nafsu serakah Israel? Sedangkan Amerika negara yang maju, ekonomi yang baik, ekonomi wang rakyat disiapkan kepada Israel untuk membunuh kami. Dan oleh sebab itu, awas kepada rakyat Amerika sendiri. Kamu korbankan pemuda kamu bukan untuk kamu, tetapi untuk Israel. Kamu kena ingat, kami sudah sediakan keranda yang banyak, termasuk lubang kubur yang kami sediakan di Iran untuk pemuda kamu yang mereka berjuang bukan untuk kamu, tapi untuk Israel. Dan kata tentera Iran, Trump harus tahu bahawa kami telah bersedia puluhan tahun untuk menunggu kamu.
Kami sudah bersedia puluhan tahun. Kami sudah lebih bersedia. Cuma kamu mula, kami akan lakukan selebihnya. Kami akan tutup mula-mula sekali Selat Hormuz, selat nadi dunia tentang minyak. Kami akan tutup. Di sini mewakili 20% aliran minyak dunia. Kami akan tutup. Apakah kesan apabila kami tutup kepada dunia? Bukan saja yang terlibat di kawasan Timur Tengah, seluruh dunia termasuk Asia Tenggara akan merana ekonomi. Minyak akan naik melambung sebab supply minyak sudah berakhir di sini melalui selat di Laut Merah juga akan disekat oleh Houthi, maka 2 selat minyak akan disekat sepenuhnya sepanjang peperangan disertakan. Dan kami bersedia dengan mines, dengan perangkap samar, bukan di daratan tetapi dalam laut. Selat Hormuz sangat cetek, kapal selam kamu tak boleh masuk di sini. Nampak belakang. Kalau masuk kapal selam kamu, kami nampak belakang sebab sangat cetek. Yang dapat masuki ialah aliran tertentu yang kami jaga sepenuhnya. Kamu tak boleh perangi kami. Selat ini dijaga sepenuhnya dan kamu masuk, kapal kamu akan hancur. Abraham Lincoln, kapal Abraham Lincoln yang mega akan hancur hanya dengan sebiji main sini. Apakah kesannya? Kena faham, 20 juta ton minyak lalu selat ini akan berakhir. Meranalah negara sebelah timur, lebih lagi Asia Tenggara. Akan meranalah. Ekonomi akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan kami sekat seluruh aliran nadi minyak petrol dunia di Selat Mandeb melalui satu lagi selat ke Laut Merah disekat oleh Yaman. Yaman mengatakan seluruh kapal kepentingan Amerika, Israel akan kami hancurkan. Tidak ada kecuali. Dan kami ulang sekali lagi, kami akan target seluruh kapal yang ada kepentingan di Laut Merah yang ada hubungan dengan US dan Zionis. Oleh sebab itu, amaran kami bukan kosong. Kami akan laksanakan. Trump belum sempat rulingan yang terakhir di Vienna minta supaya Israel serang Iran lebih awal. Dan mereka serang 2-3 hari lepas. Maka berlakulah peperangan. Rupa-rupanya Syria dijadikan tapak serangan. Negara Al-Jolani dijadikan tapak langitnya untuk serangan. Rupa-rupanya Al-Jolani dan Al-Syara ini ialah ejen Amerika tulen yang disokong oleh ustaz-ustaz kita. Apabila naik Jolani bahawa Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan, rupa-rupanya dia bekerja untuk musuh kita. Kena tipu. Ketika ada Basar Asyad, langit Syria tidak boleh digunakan oleh Israel untuk serang negara umat Islam. Sekarang langit Israel, langit Syria terbuka untuk Israel gunakan. Buminya ataupun langitnya. Dan inilah akibat kita tidak melihat geopolitik yang luas. Syria digunakan untuk peperangan tentang Iran. Rupa-rupanya dia telah gerung Al-Syara untuk menjadi ejen kepada Amerika. Turki macam mana? Yang bersama dengan Syarat? Lebih kurang sama. Apa yang berlaku? Israel serang sekolah. Sekolah kanak-kanak 7 tahun, 9 tahun. Sekolah perempuan. Tak ada kena-mengena. Kematian hari pertama 148. Termasuklah pegawai-pegawai tinggi tentera Iran tak korban satu persatu, termasuk komandan mereka. Jeneral Muhammad rapor ini telah terkorban hari pertama serangan yang dijangka, tetapi sebenarnya sepatutnya masih ada satu rulingan lagi. Tidak ada serangan sebelum keputusan terakhir, tetapi strategi mereka untuk mendahului persilangan dan mereka serang sekolah. Maka berlakulah disetakan peperangan. Peperangan telah berlaku
dalam keadaan negosiasi, perundingan sedang dijangkakan berlaku minggu depan. Iran memberikan harapan bahawa pertemuan terakhir ini ada kompromi yang sangat besar, tetapi itu tidak digemari oleh Israel. Israel ingin hancurkan Iran secepat mungkin. Mereka sudah ada penggantinya, anak Syahirah Yilmaz akan ditunjukkan sebagai presiden baru Iran. Dan kemudian Iran akan menjadi negara di bawah telunjuk Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima peperangan. Ayatullah sebelum berkorban menyatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kami mulakan peperangan dengan kalimah Allah. Kami mulakan dengan kalimah Allah. Dia Syiah tuan-tuan, tetapi dia pegang kepada kepercayaannya. Saya tidak akan lari. Saya tak akan lari sebagaimana mereka lari. Saya duduk rumah saya. Kalau nak bunuh saya rumah saya. Saya tak lari. Saya duduk dengan cucu-cucu saya. Saya sedang menunggu syahid. Saya sedang menunggu kematian yang anda rancang untuk saya. Tak takut mati tuan. Benar, dia mati di rumah dia. Dia tak lari. Sedangkan Barat mengatakan dia lari buat lubang. Berita Malaysia apa kata dia lari buat lubang? Bohong. Dia tak lari. Terperanjat teram. Bagaimana Islam tak takut mati? Bagaimana orang Islam tak takut mati? Kata Rusia, marilah tuan, mari kena kata kami. Tak, kami ingin mati di bumi kami. Apa yang berlaku ialah Iran sudah beritahu negara-negara jiran kami yang mempunyai military base Amerika, kami akan serang satu persatu. Benar, 7 buah negara diserang hari pertama. Rekod dunia, Iran serang negara jiran 7 negara hari pertama. Semua hancur lebur military base. Dia hancurkan Bahrain, UAE, tapi bukan orangnya, tetapi base tentera Amerika. Kuwait, Saudi, Qatar, hanya dalam masa 1 jam. Dia telah 7 buah negara dia serang. Apakah berjaya? Tengok satu persatu. Dia serang, ini serangannya Qatar, di Odet, di Kuwait. Kemudian tuan melihat saudara yang dia telah laksanakan janjinya. Kami telah beri amaran, kami akan laksanakan. Kami bukan cakap kosong. Kami tidak bercakap 2 kali. Kami hanya cakap sekali saja. Dan kami lakukan apa yang kami janjikan. Apa yang berlaku memerajakkan dunia Amerika termasuk tentera kita ialah iodon tak berfungsi langsung. Langsung tak nak guna. Teknologi Iran boleh masuk tembus seolah-olah tidak ada iodon. Rupa-rupanya cakap besar propaganda iodon, David Sling, apa lagi? Tak ada apa-apa. Rupa-rupanya tak ada boleh masuk dengan sempurna, tepat ke sasaran. Tak pernah, tak lari 1 inci pun katanya. Laporan yang saya baca, 1 inci tak lari daripada sasaran. Tepat. Inilah detailnya bergelimpangan tentera mereka, bukan Israel. Tengok Iran kata, yang mati bukan Israel, tetapi Amerika. Kamu korbankan pun dah kamu. Dan Riyadh juga, Arab Saudi juga kena. Itu sebab jemaah haji kita boleh balik ni. Saudi juga kena, di Riyadh. Dubai kena. Yang tinggi itu Burj Khalifah hampir kena, tapi tidak kena tepat, kena tepi sipit-sipit di kawasan yang sebelahnya, tapi cukup menggerungkan. Dubai Hotel Fairmont, tuan-tuan yang pernah tinggal di sini, ataupun hotel yang depan yang terkenal di Dubai, saya lalu ke tepi je, tak mampu tinggal situ. Telah dibom dan terperanjat Dubai. 280 penerbangan dibatalkan pagi pertama. Ekonomi Dubai jatuh menjunam. Dan mereka yang transit di situ tak boleh pergi lagi, tak bergerak dah. Dan tersadailah sebahagian kawan-kawan kita di Dubai.
dalam perjalanan untuk umrah ataupun untuk balik umrah. Kemudian radar yang terbaik Amerika di dunia berada di Qatar, dimusnahkan dengan sempurna oleh Iran. Disemunahkan dengan Iran, tergolek radar yang terbaik untuk kesan seluruh pergerakan di Timur Tengah menggunakan radar di Qatar telah hancur hari pertama. Nak perang macam mana? Radar telah musnah. Selama ini propagandanya Barat punya teknologi terbaik. Rupa-rupanya kita tukar paradigm kita, bukan Barat lagi. Dari mana Iran dapat teknologi ini kita tak tahu. Apakah daripada China, daripada Rusia kita tak tahu, ataupun daripada homemade kita tak tahu. Tetapi hasilnya ialah radar terbaik dunia yang dikawal oleh Delta Force. Tuan tahu siapa Delta Force? Cari dalam Google. Hancur berkecai. Dan sistem Syahid telah merosakkan seluruh sistem radar Amerika di Qatar. Kalau Qatar sudah jatuh, ialah jatuh. Ini rupanya EP-132 radar yang jatuh. Malaysia tak kasih air lah. Gambar tak kasih. Ini radar terbaik dunia jatuh tergolek tanpa ada sebarang pertahanan, protection. Rupanya Ayodong tak ada guna dengan senjata dengan Iran. Tak perlu tak terpasang. Tak ada fungsi. Satu peluru pun tak ditepis ya. Dan ini gambar yang disiarkan Iran. Dia mengatakan, tengok, kamu tahu sistem radar Amerika terbaik pecah tengah-tengah nak. Hanyalah serangan kami utama. Dan kami juga telah menghancurkan base laut headquarters di Bahrain. Kami lumpuhkan pergerakan tentera laut Amerika di Bahrain yang the Fifth Fleet Naval Headquarters in Bahrain. Kami lumpuhkan. Dan kami juga hancurkan military base Amerika di Erbil di Iraq. Kami hancurkan semua kepentingan Amerika, habis. Semua Amerika tidak berfungsi lagi di Timur Tengah. Seluruh military base hancur hari pertama. Kekalahan yang memalukan. Berita ini siapa ada? Tak ada, pasti, confirm tak ada. Kita pilih berita yang indah-indah saja untuk disiarkan. Serangan di Erbil sangat-sangat fatal. Yang digambarkan oleh TV Iran menggambarkan kehancuran besar-besaran tentera Amerika di Iraq. Dan rekod dipegang oleh orang tua ini menyerang 7 buah negara jiran dalam masa 1 jam, 1 hari. Dan semua targetnya tepat. Semua military base Amerika hancur. Rekod dunia. Negara yang dianggap sepengganas, yang tiada teknologi, menghancurkan teknologi terbaik Amerika. Ini kawasan yang hari pertama. Apabila 400 anak-anak perempuan yang dibedil kali pertama oleh Israel, balasannya seluruh tentera Amerika lumpuh di Timur Tengah. Apa yang berlaku kemudiannya ialah lebih menakutkan. Semua sistem pertahanan Amerika dilumpuhkan. Dan ini berlaku dalam masa hari pertama. BlackRock juga hancur. Ialah syarikat senjata terbesar dunia. BlackRock namanya. Yang aset mereka 36 bilion juga telah terdedah kepada kehancuran yang sama. Walaupun mereka nafikan. Iran mengatakan kami hancurkan. Tapi BlackRock kata kami tak belum dihancurkan lagi. Tunggu. Kalau belum hancur, tunggu. Gambar yang ditunjukkan oleh Iran, BlackRock telah hancur. Ini senjata besar dunia. Ini senjata kekuatan Amerika. Namanya BlackRock. Kuasai seluruh senjata dunia. Daripada Ukraine sampailah
ke Palestin, ke Gaza, inilah yang kuasainya. Termasuklah Greenland. Mereka kuasai senjata dunia. Sekarang infrastruktur mereka 36 bilion telah musnah ataupun hampir musnah. Wallahu a'lam. Amerika isahkan 3 tentera mereka mati. Kata Iran 200 tentera mereka yang telah mati. Hari pertama ia kena dekat di satu tempat, satu base, satu army base di Qatar atau di mana, 200 yang mati. Amerika hanya bawa 3 keranda saja. Bawa balik ke Washington. 3 keranda saja tentera kita mati. Tak mati ramai. Yang mati 200 serta Iran. Tuan-tuan percaya mana? Erdogan pula condemn Iran. Kenapalah Iran ni serang negara jiran? Tak apa-apa apa cik ni. Iran dah cakap kami tak serang negara jiran, kami serang Amerika. Pak cik tak faham lagi. Atau buat tak faham. Atau dia bersama Amerika. Dia condemn pula. Seluruh dunia condemn Israel, dia condemn Iran. Pak cik kita yang kita sayangi. Dan negara-negara yang bersekutu normalisasi dengan Israel pun ambil masa, ambil peluang untuk condemn Iran. Maka Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Kuwait, Jordan pun sama-sama dengan Turki condemn Iran. Yang bersama condemn Israel ialah China dan Rusia. Malaysia, kita juga condemn Israel. Alhamdulillah. Iran akan serang habis-habisan. Saudi kata kami akan bersama dengan mereka akan memerangi Iran. Ini yang dikehendaki oleh Israel. Saudi seakan kami akan perangi Iran. Inilah sebenarnya maksud daripada Israel. Supaya negara Sunni bersatu dengan Amerika memerangi Iran. Ini tugas mereka lebih mudah. Berjaya. Nampak? Berjaya. Perangkap yang dikenakan sangat tepat. Kenapa Iran menyerang negara jiran? Sebab jawapannya mereka menjadi Taliban Barat. Khususnya mereka dan Israel. Itu sebabnya. Bukan kami serang jiran kami. Kami sayang jiran kami. Rakyat mereka seorang pun tak ada kami lukakan. Yang kami hancurkan adalah base tentera mereka. Ini jawapan Menteri Luar. Ditanya oleh Barat, CNN. CNN tanya, kenapa Tuan serang kami? Sebab kamu serang kami. Dan kami bukan serang jiran kami serang Amerika yang memusuhi kami, yang menyerang kami. Itu jawapannya. Tetapi kami bukan juga serang negara kami serang Cyprus. Sebab Cyprus ini UK sedang merancang untuk serang kami. Negara UK, England merancang untuk serang kami. Base mereka bersama dengan Yahudi, dengan Israel berada di Cyprus. Kami serang hancur tentera UK. Terketar-ketar Perdana Menteri UK. Ditanya, kenapa kamu ingin memerangi Iran? Tak, kami tak, kami berkecuali. Tuan-tuan tengok pagi tadi. Terketar-ketar Perdana Menteri. Apabila base tentera mereka di Cyprus hancur, dibedil oleh Iran. Berita ini tuan-tuan tengok berita CNN, takkan jumpa. Tehran bedil base tentera UK di Cyprus. Satu sejarah. UK satu masa dulu penjajah yang terbesar dunia. Sekarang terketar-ketar mengaku kami tak nak serang Iran pun. Ditanya kami tak nak serang Iran. Rupa-rupanya yang bersama untuk menyerang Iran ialah seluruh negara NATO. Walaupun mereka berpura-pura menentang Amerika, mereka UAE sudah mengadakan perjanjian. UAE, Jordan, UK, Bahrain, Jerman, Perancis, Kanada bersama dengan Israel dan mereka untuk hancurkan Iran. Itu sebenarnya. Rupa-rupanya Islam ingin hancurkan Syia. Tetapi apa yang berlaku akhirnya kita lihat. Kami akan laksanakan janji kami, kata Iran.
sebagaimana yang kami plan. Kami pertahankan negara kami. Maka kami akan lancarkan serangan kami kepada Israel tepat. Inilah yang kami akan lakukan. Kami tumpukan Tel Aviv. Serangan kedua ke Tel Aviv, hancur Tel Aviv. Ini gambar Tel Aviv hancur. Lebih hancur daripada peperangan 12 hari yang lepas. Tel Aviv hancur. Pejabat Mossad telah hancur dalam peperangan 12 hari lepas. Mereka buat bangunan baru Mossad terbesar dunia telah hancur pagi semalam. Berita Malaysia tak ada. Pusat Mossad, headquarters Mossad terbesar dunia hancur pagi semalam. Semua file-file Epstein disimpan di sini. Hancur. Lega, terang. Lega dia kata. Dia tak tahu banyak lagi salinan. Mossad lumpuh di Israel. Completely destroyed. Menteri Pertahanan mati. Menteri Pertahanan Israel mati. Ada berita kita? Tak sampai. Pasti tak sampai. Mati kojo. Dia yang merancangkan serangan ke atas Israel, ke atas Iran, dia mula-mula mati. Disembunyikan. Kata mereka hanya 3 orang saja tentera kita mati semalam. Itu pun terkena sepihan dia. Dia tak beritahu menteri dia mati. General mereka mati. Ini semua daripada Iran ni. Ini berita Iran. General mereka mati namanya Tomabar. Cek dengan Google siapa dia Tomabar. Komander besar dia. Mati serangan yang dilakukan oleh Iran. Nak sebut mana? Apa yang berlaku ialah Navatim. Tahu Navatim? Base tentera mereka terbesar di Timur Tengah ialah di Israel. Namanya Navatim. Di situ ada ratusan F-35 jet pejuang yang bakal menghancurkan Iran. Dihancurkan Iran lebih awal lagi. Jumlah F-35 yang hancur tak tahu sebab tersimpan di bawah tanah. Tetapi bangunan Navatim dibom. Ini gambar Navatim. Rupa-rupanya Netanyahu bersembunyi di bawah Navatim. Rupa-rupanya Netanyahu bersembunyi di bawah Navatim. Tempat yang paling kukuh. Ada di sini dia. Katanya cedera parah. Cepat-cepat lari. Menggunakan kapal terbang khusus yang hanya beberapa meter di atas paras laut. Yang bangunan paling tinggi pun dapat lihat kapal terbang ni. Dia lari cepat-cepat daripada Navatim. Pergi ke mana tuan? Pergi ke Cyprus. Dia terju ke Navatim telah hancur ataupun separuh hancur. F-35 yang dibangga pun telah hancur. Dia lari dengan kapal terbang jet lain menuju ke Cyprus. Cyprus tak terima penjenayah. Lari ke Jerman. Harap-harap Jerman terima. Katanya cedera parah. Cedera parah dia dibawa ke Jerman. Ada berita yang tak boleh di confirm, tidak ada pengesahan, dia sudah mati. Ini berita Iran, barangkali propaganda. Berita yang keluar banyak kali dari berita Iran, Netanyahu telah mati. Ayatollah telah mati. Iran mati. Fair and square. Tetapi berita ini tak ada disahkan oleh siapa. Cuma Iran yang keluarkan. Keluarnya Iran keluar lagi pagi ni. Iran keluar 5 kali berita kematian Netanyahu. Barangkali propaganda. Tuan-tuan tahu kebenarannya dalam 1-2 lagi. Ataupun sebulan lagi. Mereka tak akan rilis berita ini. Kalaulah Netanyahu tak bercakap lagi, barangkali apa yang didakwa oleh Iran benar. Barangkali tidak benar. Katanya dia lari ke Jerman dengan parah. Dan cedera parah. Apa yang berlaku? Israel tak benar kata tentera dia berperang. Yang berperang ialah Amerika. Dia nak matikan Amerika. Amerika
Israel memilih tentera mereka bukan daripada Israel, bukan masa Yahudi. Mereka nak matikan orang mereka. Tentera Israel duduk di bawah bunker, duduk bawah kubu. Inilah yang sebab jeneral sangat marah. Jeneral Amerika sangat marah. Mereka korbankan pemuda kita, sedangkan tentera Israel selamat. Mereka korbankan generasi Z kita. Dan inilah yang disebut oleh komander mereka, military chief, staff position, apa nama dia? McCormick. Nathan McCormick mengatakan, kita korbankan pemuda-pemuda Amerika, tetapi Israel tak ingin matikan tentera mereka. Mereka simpan tentera mereka. Mereka sengaja untuk kita mati. Dipecat oleh Trump segera. Dan Jordan mengatakan, kamilah bertanggungjawab juga untuk bersama dengan Israel dan Amerika. Baru jelas kami yang terset sebahagian daripada misal yang dilancarkan oleh Iran kehadap Israel disekat oleh keluarga Rasulullah ini, Al-Bait. Sebab Jordan, sejarah mereka, negara mereka dibina oleh Yahudi. Sebagaimana Saudi dibina oleh Yahudi, demikianlah Iraq, Jordan dibina oleh Yahudi. Tiga negara ini tidak boleh memerangi Israel sama sekali sampai bila-bila. Gambaran kata komander Amerika tadi ini tak. Kita memikul orang lain. Kita korbankan rakyat kita, bahkan dunia, untuk orang lain. Kita berkorban untuk bukan orang lain, bukan kita. Dan dia dipecat segera oleh Trump semalam. Ketika peperangan sedang berlaku, dipecat serta-merta komander mereka. Ini menandakan kekuatan army Amerika telah goyah. Dan Trump mengatakan, kami tahu di mana kamu berada, wahai Khomeini. Ya, saya ada bersama curi saya sini. Saya menunggu peluru kamu untuk sampai di sini. Saya tak lari. Saya ingin syahid. Saya sedang menunggu masa untuk mati. Memang betul. Dia berbagai tempat dah dibom. Bom rumah dia, mati dia. Memang dia di situ mati. Dia di rumah dia, tak lari. Saya tak akan lari. Saya duduk sini. Terperanjat Trump, kenapa orang Islam tak takut mati? Sedangkan mereka dengan segala cara lari dari mati. Sebab pasal faham Islam berbeza, walaupun dia Syiah. Diganti segera oleh anaknya sebagai penggantinya. Katanya selama ini pun anak inilah yang bertindak bagi pihak ayahnya. Sekarang tepat, kuasanya dapat tangannya dan serangan agresif akan dirancang daripada dirinya sendiri. Selama ini dia berlapik dengan ayahandanya. Perancangannya dilaku melalui ayahandanya, tetapi sekarang dia sendiri. Maka kecewalah si anak Syah Iran yang sedang menunggu untuk menjadi presiden, rupa-rupanya kecewa sekali lagi. Barangkali dia wakil Dajjal, tuan-tuan. Anak Syah Iran itu wakil Dajjal daripada Isfahan, dia wakil Dajjal. Wallahu a'lam. Dan kematian pemimpin kami, kamu akan tahu akibatnya. Kamu belum rasa yang kamu rasa sebelum ini, itu sebelum pemimpin kami mati. Sekarang bila pemimpin kami mati, kami akan mengadakan seluruh kekuatan kami untuk kamu. Dan bendera merah ini dinaikkan di Bandar Qom. Apa maknanya? Ialah darah air mata saja berbicara. Hanya darah dan air mata berbicara sekarang. Tidak ada lagi perbincangan. Bila bendera ini dinaikkan, maka tidak ada lagi perbincangan, hanyalah darah saja yang berbicara. An-Nasr aw syahadah, menang ataupun kami syahid semuanya. Kematian Khomeini ditangisi oleh jutaan umat. Bukan saja di Iran, seluruh dunia yang bersifati dengan Syiah Iran. Ini gambaran semalam. Mereka keluar beramai-ramai, mereka tak takut mati lagi. Kami ingin bermandi darah hari ini.
Mari bom kami. Kami mati bersama pemimpin kami. Itu jawapan orang Iran, tuan-tuan. Hebat. Yang keluar lelaki dan wanita. Kami bersedia untuk mati bersama-sama pemimpin kami. Nak lawan orang macam ni. Amerika lagi tercirit-cirit takut mati. Orang Iran keluar ke padang untuk mati. Tuan-tuan berani mati? Dosa betul-betul nak mati macam mana? Dan kami akan bakar Israel seluruhnya. Ini ialah janji semalam. Malam tadi mereka tunaikan janji ini. Tel Aviv hancur lebur. Tel Aviv hancur lebur. Berita Malaysia tak keluar. CNN tak keluar. Iron Dome tak ada fungsi sama sekali. Semuanya boleh masuk dengan telus seolah-olah Iron Dome tak ada. Jadi Iron Dome jadi bangga selama ini hanya untuk siapa? Untuk misal daripada Hamas. Hamas pula buat di belakang rumah dia bom. Itu yang boleh dia tapis. Rupa-rupanya hanya berfungsi untuk Hamas, bukan untuk Iran. Ini gambar semalam. Malam tadi. Ini Tel Aviv malam tadi. Hancur. Ini gambar Tel Aviv malam tadi. Yang disiarkan oleh Iran. Saya ambil yang gambar Iran lagi ni. Dan ini ialah 40 tempat perusahaan, berkali tentera, 40 buah bangunan yang musnah malam tadi. Berita tak keluar lagi. CNN tak keluar gambar ini. Kemudian base tentera Amerika yang di North Base, North, yang Tel Aviv, kompleks, tuan bergambarkan gambar yang hancur lebur. Iran apabila rupa-rupanya bila pemimpin tertinggi mereka telah terkorban, rupa-rupanya bukan semakin lemah, semakin kuat. Darah dibayar darah. Kemudian kita lihat apa yang berlaku. Ini berita Indonesia. Tribune Indonesia juga siar sebahagian gambar-gambar yang tak disiarkan oleh CNN. Juga menggambarkan yang sama. Dan tuan lihat bagaimanakah Haifa. Tak salah saya Haifa. Ya, Haifa. Haifa ialah tempat tangki minyak terbesar Amerika di Timur Tengah. Dibom malam tadi. Hasil belum kita tahu. Kita jangkakan hancur. Ini gambar-gambar yang telah dikeluarkan oleh Iran. Israel mengalami kemusnahan yang sangat dahsyat di Jerusalem. Kapal mereka juga dibom oleh Iran. Kapal USMS Combat Ship ini telah runtuh sebahagian. Cuma lihat. Berita ini tak ada dasarnya. Ini semua berita daripada Iran direct. Apa terjadi pada US Abraham Lincoln? Dan kapal MST juga telah tenggelam di laut, di luar laut Hormuz. Gambar Iran, bukan gambar propaganda, gambar yang berlaku. Ini Abraham Lincoln. Sebelah kanan ialah gambar AI. Sebelah kiri ialah gambar sebenarnya. Kapal Abraham Lincoln, kapal terbaik Amerika, telah dibom tanpa ada sebarang tapisan perlindungan. Iron Dome tak berlaku. Oleh sebab itu, dia undur sekarang. Abraham Lincoln lari 700 km malam tadi. Seolah mengaku kalah. Seolah mengaku kalah. Lari. Tak ke depan, ke belakang. Lari ke Laut India katanya. Saya tak pasti ke mana. Berita Iran mengatakan 700 km mengikut jet GPS. Yang dilari apabila 4 balistik misal US terkena American, kerosakan barangkali belum tenggelam. Kalau tenggelam tak boleh lagi dah. Belum tenggelam tuan-tuan. Tapi sudah cukup untuk mengajar mereka. Kalau tenggelam Abraham Lincoln, Amerika angkat tangan. Ini ialah simbol kekuatan dia. Dia jaga bagaimanapun Amerika tak akan tenggelam. Tenggelam maksudnya maruah Amerika jatuh sejatuh-jatuhnya. Digelak oleh China dan Rusia kemudian. Ini gambar Abraham Lincoln. Gambar ini disiarkan oleh Iran. Bukan gambar AI, gambar sebenarnya. Apabila 4 misal jatuh tepat. Dan inilah yang berlaku.
ramai tentera Amerika mati atas kapal ini. Jumlah tidak dinyatakan Iran, tetapi ramai yang cedera parah, yang luka. Amerika hanya isytiharkan 3 tentera Amerika mati. Itu pun terkena kaca. Pembohongan Amerika sangat besar, tuan-tuan. CNN ialah berita yang bohong. BBC ialah buat berita yang bohong, yang tuan-tuan jadikan rujukan utama. Dan ini berita ini saya ambil tengah malam tadi. Rusia ambil peranan hancurkan kapal pengangkut pesawat AS tengah malam tadi. Dilakukan oleh Rusia. Rusia bertindak benar-benar menyertai Iran. Ini menyebabkan Amerika gentar dan terketak-ketak. Bila Amerika dan China masuk campur dan kapal yang pertama yang dimusnahkan oleh Rusia dengan senjata YAK-141, tentera lebih faham saya, maka ini akibatnya. Barangkali tidak tenggelam, tetapi sudah cukup untuk beri amaran yang hebat kepada Amerika. China juga memberi amaran. Kami akan masuk secara direct. Sebab ini bukan masalah Iran, masalah mereka ingin menguasai dunia. Mereka ingin kuasai Greenland, mereka ingin kuasai Taiwan, mereka ingin kuasai Canada, mereka ingin kuasai Mexico, mereka ingin kuasai Cuba, dan seterusnya. Mereka telah aim Asia Tenggara, mereka telah aim Asia Timur, dan China mengatakan kami terpaksa masuk campur sebab bukan Iran yang dimasukkan, maksud ialah dunia, kata China. Apa yang menyebabkan strategi Amerika tidak menjadi dalam serangan ini ialah strategi peperangannya telah dipecahkan oleh Rusia. Intelijen Rusia berada dalam badan Amerika itu sendiri. Setiap pergerakan Amerika dilaporkan kepada Rusia secara direct, dan setiap langkah tentera Amerika dapat dibaca, dapat diberitahu dengan jelas oleh Rusia kepada Iran. Dan ini satu antara sebab kekacauan dalam tentera Amerika. Hizbullah dan Houthi, rakan lama Iran, bersedia untuk berperang habis-habisan. Dibantu oleh Rusia dan China, menyebabkan Amerika telah terketak-ketak hari ini. Terketak-ketak hari ini. Ini gambar lukisan. Dan katanya Trump ingin segera berunding ke meja perundingan. Merunding maksudnya kalah. Siapakah yang negara yang sanggup menjadi pertengkaran antara Iran dengan Amerika? Negara mana, tuan-tuan? Itali. Ya, sekarang kita boleh sambung balik perbincangan. Kita boleh sambung balik perbincangan, kata Trump selepas terketak-ketak malam tadi. Hantar wakil cepat jumpa Iran. Saya tak bincang dengan Ayatollah sebab kita puji pengganti ni orang yang baik. Kita runding orang baik. Dia puji anak-anak Ayatollah. Dan kita sekarang bersedia untuk berunding. Berunding maksudnya kalah. Ini istilah peperangan, tuan-tuan. Berunding, yang minta runding yang itulah kalah. Tanya setiap tentera. Terbaik dunia mengaku kalah, tuan-tuan. Memalukan. Apabila Rusia masuk campur. Dan apa yang dilakukan ialah Washington menghantar wakil cari cepat kita punya intermediate untuk kita berunding balik. Kita rundinglah, kita percayalah Iran ni dia kita boleh dapat balik, boleh padamkan balik senjata nuklear mereka. Sekarang kita runding balik dengan baik, kata Trump. Trump minta jasa Itali, negara yang paling setia dengan Amerika. Itali buat tak dengar. Perdana Menteri dia perempuan, tuan-tuan. Lelaki tak ada dah berani nak runding. Kenapakah perancangan Trump gagal? Sebab dia terpaksa perang, bukan dia nak perang. Yang memaksa dia perang ialah Israel. Generasi Z, Gen Z, Amerika tidak ingin berperang.
Mereka sudah sedar bahawa yang pengganas bukan Iran tetapi negara mereka. Iran tak pernah menyerang negara lain. Mereka menyerang 100 buah negara selepas Perang Dunia Kedua. Generasi Z mula berfikir, dan kami tidak ingin berperang. Yang jahat negara kami. Ini ialah suara anak muda. Dan Trump mengaku, I suffer for the country. Saya sangat setia pada negara ini, sebenarnya setia kepada Yahudi. Dan Newsweek mengisytiharkan Presiden Amerika yang paling lemah ialah Trump. Siapa Presiden Amerika yang paling disanjungi? Tak tahu cari. Dan dia sedang terkial-kial untuk menghentikan peperangan. Trump mengatakan peperangan mesti dihentikan segera sekarang. Maksudnya dia lah lihat Israel telah hancur, semua military base mereka di Timur Tengah hancur, nak perang dengan siapa lagi? Dan minta segera ditamatkan semua yang saya sebut ini, tak ada dalam CNN. Strategik Amerika mengatakan Iran kalah dalam masa 7 hari. Kalau tak kalah 7 hari, Amerika kalah. Kalau Iran dapat bertahan dalam masa 7 hari, Iran menang. Jangan bagi lebih peperangan selama 7 hari. Jangan bagi lebih, kata para strategi mereka. Oleh sebab itu, kalau lebih 7 hari, Amerika yang kalah. Sebab dunia akan bersama dengan Iran. Oleh sebab itu, sebenarnya Israel yang ingin berperang, bukan Amerika. Trump orang bodoh. Maaf saya. Bukan saya kata, mak dia kata bodoh. Anak saya ni bodoh masa kecil ni. Gila. Gila-gila isin. Mak dia kata, bukan saya kata. Anak saudara kata, pak cik saya ni orang tak, dalam keluarga kami tak panggil dia bincang. Dia, otak dia gila-gila. Memang dia tak nak berperang, tapi dipaksa perang. Sebab dosa dia banyak. Bila file Epstein diriliskan, dia terpaksa tunduk pada Israel. Dengan apa cara? Dia melakukan bukan dengan kehendak dia. Ada perasaan untuk kesian belas juga rupa-rupanya. Tapi dia terpaksa melakukan di atas dasar Israel. Israel ingin kuasai dunia sebab mereka mengatakan kami ialah bangsa yang terpilih. We are the chosen people. Sya'bullah mukhtar. Oleh sebab itu kami harus menjadi tuan pada dunia. Dan dunia harus tunduk pada kami. Dalam New World Order, maka hanya ada satu negara dunia yang dipimpin oleh Yahudi. Pusatnya Jerusalem, one government, one leader, one religion, one currency. Dan oleh sebab itu negara lain harus ditundukkan. Oleh sebab itu tanda kekalahan Israel ialah rakyat yang berkampung di bawah bangka telah lari hari ini. Israel bagi peluang terakhir untuk rakyat mereka keluar selamat. Di bawah bangka tak selamat juga. Sebab Iran mengatakan, kamu lari hari ini, kami akan tembusi bangka kamu. Dan Israel buka airport Grenada untuk kali terakhir untuk keluar daripada Israel. Tawaran terakhir. Ini tandanya mereka kalah. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israil bil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat bahawa la tufsiduna fil ardi marratain, kamu akan melakukan kemusnahan total di atas bumi selama 2 kali. Wa ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu akan melakukan kerosakan yang melampaui batas. Apakah sekarang termasuk dalam janji Allah ni? Atau belum berlaku? Ataupun sudah berlaku? Wallahu a'lam. Tetapi Allah berjanji mereka akan melakukan perosakan yang total. Dan sebahagian kita dapat saksikan sekarang. Kemudian kita lihat, sebenarnya mereka merancang untuk serang Cuba.
Mereka semasa mereka dapat melihat menang mereka ke atas Iran, mereka akan masuk Cuba. Mereka bukan untuk hancurkan Iran semata-mata. Mereka ingin hancurkan dunia. Mereka ingin hancurkan Kanada, tuan-tuan. Perancangan mereka. Ini dipecahkan oleh Rusia. Dan Trump akan mengambil Kanada, negara berdaulat jirannya, akan dijadikan state yang 51. The 51st state of America. Sekarang Amerika ada 50 state. Kanada akan menjadi state yang ke-51 sekarang. Perancangannya, ketika Iran telah kalah, minyak Iran dapat disedut sebanyak-banyaknya dan digunakan untuk memerangi Cuba, digunakan untuk memerangi Mexico dan Kanada. Tapak World Cup tahun ini ialah Mexico, Amerika dan Kanada. Tak kisahlah World Cup tak World Cup, kami akan ambil Amerika, Mexico dan Kanada. Dan kami akan menjadi juara dunia. Greenland kami akan ambil, Iran, Cuba, Kanada, Mexico dan ada seorang lain. Taiwan, Taiwan reserve dulu sebab takut pada China. Taiwan kita reserve dulu. Kalau boleh kita runding dengan China, Taiwan kita tak tuntut. Sedangkan sebelum ini mau bermati-matian untuk mengambil Taiwan. Sekarang senarai dia Iran, Cuba, Kanada, Greenland, 4. Apabila Iran telah kalah, rupa-rupanya dalam keadaan mereka yang akan kalah. Dan Perang Dunia Ketiga dirancang untuk menjadikan New World Order sebagai the new government of the world. Ini perancangan mereka. Siapa sebut? Rusia sebut. Bukan saya sebut. Sebab apa yang mereka lakukan, serangan ke atas Iran, dipecahkan oleh Rusia. Dan inilah tanda-tanda kejatuhan Israel. Sebab mereka sangat bernafsu. Nafsu yang besar ini berakhir sebagai berakhirnya Firaun, berakhir sebagai berakhirnya Namrus. Demikianlah kita jangkakan pemimpin terkini yang sama zalim atau lebih zalim mengalami nasib yang sama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qulna min ba'di liman yasailu skanu ab fa iza ja'u akhirah janabikum lafifa. Ini janji Allah. Janji Allah mesti benar. Dan Allah menjanjikan Israel akan kalah. Wa qulna min ba'di li bani Israil, dan setelah itu kami telah berkata kepada Bani Israel, uskunul ard, dan tinggallah di bumi ini, Jerusalem. Fa iza ja'u akhirah, apabila janji kami yang terakhir datang, jina bikum lafifa, kamu akan masuk ke Jerusalem beramai-ramai. Dan kata pentafsiran, barangkali Jerusalem menjadi tempat terakhir Bani Israel sebelum dunia kiamat. Dan tuan, apabila kalahnya Israel, tanda dunia akan berakhir. Dunia kita juga telah pincang. Bumi telah lari kestabilan. Bulan telah lari daripada bumi. Tanda-tanda kita sedang mengalami fasa terakhir. Matahari juga akan padam. Allah istiakan iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam. Bumi kita telah longgar. Tempat yang tak pernah salji telah salji. Arab Saudi telah turun salji di Abha. Di Tabuk telah lama turun, menandakan bumi tidak stabil lagi. Bulan telah lari perlahan daripada bumi. Dan ke manakah bulan akan pergi? Saintis mengatakan bulan akan ditarik oleh matahari. Allah mengatakan bulan akan masuk dalam perut matahari. Wa jama syamsu wal qamar, bulan dan matahari akan bersatu kembali. Saintis mengatakan bulan sedang menuju ke dalam perut matahari. Allah mengatakan wa jama syamsu wal qamar, bulan dan matahari akan bercantum kembali. Yang disebut oleh saintis, yang Allah confirm berlaku selari. Kita berada di akhir perjalanan. Dan earth balancing shifting telah lari. Kutub utara magnetik full kita telah lari begitu jauh, 1000 kilometer lari bertepasar.
menunjukkan bumi kita akan mengalami gangguan yang sangat-sangat besar akhir ini. Ingat esok bulan gerhana bukan kerana dunia akan kiamat, tetapi ialah tanda-tanda ayat Allah. Dan jangan lupa solat gerhana bulan, dan kita dijangkakan 1 jam, sekitar 1 jam gerhana penuh, dan kita antara yang bernasib baik dapat melihat gerhana penuh. Lain negara kita Asia Tenggara, lebih lagi di antara Malaysia Timur dengan Barat, di sebelah tempat gerhana dapat dilihat dengan sepenuhnya. Jangan terkejut kalau bulan berdarah. Itu hanyalah sebagai satu ambaran saja, bukan berdarah yang sebenarnya. Hanya rupa merah dan tanda kebesaran Allah dalam bulan puasa yang indah ini. Dan 9 Mac, Venus dan Saturn akan conjunction. Satu fenomena yang jarang berlaku, dan tuan boleh saksikan mata kasar sekiranya langit cerah 9 Mac nanti, conjunction sebagaimana berlakunya pada malam kelahiran Nabi SAW. Dilaporkan pada malam kelahiran Nabi SAW, Jupiter dan Saturn telah conjunction menyebabkan malam menjadi siang. Bintang Bethlehem telah muncul, dinyatakan oleh Bible. Pada malam tersebut lahirlah Jesus Christ dalam kitab mereka. Dan bila kita kaji kembali, bilakah conjunction antara Jupiter dan Venus, tarikh tepat berlaku ialah pada 17 Jun tahun 1 Masih. Bermaksud Nabi SAW lahir pada musim panas 17 Jun 1 Masih. Bersalahan daripada 5 Disember ia dirayakan sampai sekarang hari Christmas. Mereka tersalah 2000 tahun merayakan Christmas apabila kita banding dengan fenomena astronomi. Dan Allah menyatakan pada malam kelahiran Nabi SAW, Maryam ibundanya telah pergi ke pohon tamar yang sedang masak, dan Allah suruh goncangkan pohon tersebut, maka luruhlah buah rotok yang sedang masak. Kita tanya orang Palestin, bilakah rotok masak? Bilakah pokok tamar masak? Mereka sebut bulan Jun. Exactly tarikh kelahiran Nabi SAW ialah bulan Jun, yang dibayangkan dengan peristiwa astronomi, dan Allah confirm dalam Al-Quran. Betapa salahnya orang Kristian merayakan Christmas, maaf saya, 25 Disember pada musim salji, sedangkan Nabi Isa dilahirkan pada musim panas, yang dilaporkan oleh Bible mengatakan malam tersebut malam yang sangat panas, sehingga pengembala berada di padang rumput tidak boleh kembali ke rumah kerana sangat panas, dan mereka merayakan pada 5 Disember ketika salji sedang turun. Dan itulah untuk renungan kita malam tadi. 2 malam lepas, Jupiter dan lain-lain, bulan juga sedang berbaris dalam satu baris yang sama. Mereka memilih peristiwa ini untuk menyalahkan. Mereka percaya juga kepada astronomi. Malam tadi 28 Disember, 28 Februari lepas, 2 malam lepas, kita dapat lihat planet-planet berbaris yang jarang berlaku. Dan itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah bagi Islam. Tetapi Amerika mengambil sempena ini untuk menghancurkan Iran. Mereka tafsirkan dengan cara lain. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu nadibtuna Allah bi babihim. Yuridu nadibtuna Allah bi babihim. Wallahu nurihi walau kafirun. Wallahu nurihi walau kafirun. Dan mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah ingin menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang kafir. Ketika Amerika memerangi umat Islam sedunia, malam 1 Ramadan dilepas di New York, di Times Square penuh umat Islam solat ini gambar 1 Ramadan. Tanpa dirancang, umat Islam berkumpul di Times Square. Tuan-tuan tahu di mana Times Square? Tempat yang paling happening di New York namanya Times Square. Di situ tanpa diundang, umat Islam keluar ribuan untuk solat. Seorang jadi imam, yang lain ikut, jalan ditutup seluruh New York. Islam sedang berkembang di Amerika.
statistik yang dinyatakan bahawa 290,000 yang murid Islam setiap tahun di Amerika, ia bertambah menjadi 400,000, dan dia daripada seluruh warna kulit, sama ada putih, hitam ataupun daripada bangsa lain. Dan inilah perkembangan apabila mereka ingin hancurkan Islam dan Allah kembangkan Islam negara mereka sendiri. Imbangan antara Yahudi dan Islam hampir seimbang sekarang. Yang biru ialah yang dikuasai oleh majoriti Yahudi, Judaism, dan yang hijau ialah Islam bertapak di kawasan-kawasan di Amerika. Warna hijau dengan cepat mengambil alih warna biru. Masjid-masjid dibina. Begitu juga di London, di Piccadilly Circus dijadikan tempat solat tarawih. Dan ini satu fenomena yang berlaku ketika UK dan Amerika berpakat untuk hancurkan Islam. UK muncul sebagai tapak Islam yang sangat subur. Amerika juga demikian. Bahkan di Sweden, generasi Z mereka telah mula mengenal Islam dan memeluk Islam beramai-ramai. Lebih lagi bila menjelma bulan Ramadan. Mereka sama-sama berpuasa, sama-sama iftar, dan malamnya mereka memeluk Islam. Mereka merasakan kelainan sebab jiwa mereka kosong. Inilah peristiwa yang berlaku ketika mereka sedang merancang untuk menghancurkan Islam. Allah merancang sebaliknya. Yang paling musuh pada Islam ialah Perdana Menteri UK. Terpaksa kerana politik, dia terpaksa memberi funding ataupun grant ataupun bantuan kepada sekolah-sekolah Islam di seluruh England. Kerana bukan baiknya, tapi kerana tekanan politik, dan kerana dia ingin kekal menjadi ahli politik sebagai Perdana Menteri, maka dia terpaksa melakukan kebaikan pada umat Islam. Begitu juga di China. China terkenal dengan musuhnya di Xinjiang, tetapi itu dulu. Sekarang berbeza. Berita yang kita terima bulan Ramadan ini, Perdana Menteri mereka telah mengisytiharkan bantuan yang besar kepada sekolah-sekolah tahfiz yang diakui oleh kerajaan China sekarang. Sebelum ini mereka adalah musuh, tetapi Allah menukar hati mereka. Dan kita lihat China memperuntukkan bantuan yang banyak untuk sekolah-sekolah agama. Dan di China, Perdana Menteri istilahnya untuk umat Islam, special umat Islam, tidak ada sebarang cukai untuk bulan Ramadan. Hebat. Umat Islam bebas menggunakan tamar ataupun pakaian-pakaian yang berkaitan dengan Islam. Tidak ada sebarang cukai untuk diimport masuk ke China daripada negara umat Islam yang lain. Di Rusia juga presidennya mengatakan bahawa Islam menjadi aset yang penting pada Rusia. Kami berbangga kepada rakyat Islam di Rusia. Sebelum ini, maaf saya telah mengutuhkan 1,000 buah masjid, kata Putin. Saya mengutuhkan ketika saya ketua KJB, saya benci Islam. Saya runtuhkan 1,000 buah negara masjid. Tetapi saya telah bina 1,000 masjid lain selepas saya runtuhkan 1,000 masjid. Dan masjid yang saya bina yang terbesar ialah di Grozny, Chechen, menjadi masjid terbesar di Eropah sampai hari ini. Dan ingat, saya bangga dengan kamu orang Islam di Rusia, sebab orang Islam paling berakhlak di negara kami. Oleh sebab itu, sempena bulan Ramadan ini, kata Putin, bas percuma untuk Islam pergi salat tarawih. Hebat tuan-tuan. Bas percuma untuk umat Islam pergi salat tarawih, pergi sembahyang raya. Kami sediakan bas, naik bas kerajaan percuma. Hanya tunjuk kampung Islam. Cukup. Ini Rusia. Negara Islam tak ada tuan. Negara Islam banyak yang murtad, tetapi di negara komunis mereka memeluk Islam beramai-ramai. Dan sekarang dikatakan 40% penduduk Rusia Muslim. Kalaulah rakyat Rusia 400 juta katakan, berapakah 40%? Tuan-tuan kira sendiri. Berapa ratus jutakah umat Islam antara kekuatan yang besar di dunia? Dan tentera mereka bersedia untuk membela Palestin, membela Masjid Al-Aqsa.
Dan tuan, ini suasana tahun lepas, solat Idul Fitri di Masjid Moskow menggambarkan satu fenomena yang sangat-sangat syahdu. Setiap jalan dipenuhi oleh umat Islam, masjid tidak mencukupi lagi. Dan di Perancis, ucapan sebagai penutup pada kuliah kita dilakukan oleh pendeta mereka, pop mereka ataupun oleh padri mereka, mengatakan ana arifu Islam jayidan. Faransa غدا سوف تصبح دولة إسلامية. هؤلاء أطفال قريبا سيدخل الإسلام وسينشر الإسلام في كل بقعة الأرض. كذلك في مدن بريطانيا أوروبا والكنيسة هنا تراقب هذا الكوارث بكل برود والشجاعة. الاسم الأكثر التداول في بوكسل هو محمد أكثر من 50% إلى أسماء في بوكسل محمد. Saya serah tuan untuk pahami, saya tak terjemahan. Rekasnya ialah Islam sedang berkembang hebat di seluruh Eropah dan Perancis bakal menjadi negara Islam yang tercepat di Eropah. Bukan saya kata, padri mereka mengatakan. Dan orang di Asia Tenggara murtad beramai-ramai. Allah ganti dengan Perancis yang memusuhi Islam, Allah ganti dengan China yang masuk Islam, pemuda mereka masuk Islam beramai-ramai di Rusia, di seluruh dunia, dan orang Islam yang telah lama di Asia Tenggara mereka murtad dan Allah ganti dengan pemuda lain. Dan ingat kata-kata pada zaman Said Nursi, the future shall Islam's and Islam's alone. The future belongs Islam, al-mustaqbal li Islam, dan masa depan hanya untuk Islam. نحن قوم أذن بالإسلام فيبتغون الرزق بغيره أذن الله. Kita Allah muliakan dengan Islam, kata Sayyidina Umar, selagi kita berpegang dengan Islam, Allah muliakan kita. Dan bila kita mencari selain pada Allah, maka Allah hina kita. Allah mengutuskan ekonomi Islam yang indah, kita mengambil riba sebagai asas, dan pasti Allah akan hinakan kita. Dengan kata itu saya minta maaf, dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.